Buletin Didik 1 Disember bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menerusi program bantuan sekolah, Kerajaan Negeri Selangor telah mengagihkan sejumlah 25.8 juta ringgit kepada 742 sekolah terlibat tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, daerah petaling paling banyak menerima manfaat membabitkan 222 sekolah dengan peruntukan 7.04 juta ringgit. Daerah Klang menerima 6.18 juta ringgit membabitkan 134 sekolah dan 3.9 juta ringgit kepada 102 sekolah di Hulu Langat. Selain itu, katanya bantuan disalurkan kepada 68 sekolah di Kuala Selangor, 65 sekolah di daerah Gombak dan 49 sekolah di Kuala Langat. Selebihnya membabitkan sekolah di Hulu Selangor, Sepang dan di Sabak Bernam RM856,000. Dan itu secara keseluruhannya hampir 26 juta yang sebagaimana ada dalam peruntukan. Maknanya kita ada peruntukan sekitar 100,000 lagi untuk permohonan-permohonan yang mungkin telah ditolak ataupun tidak lengkap dan kita akan selesaikan secepat mungkin. Beliau juga memberitahu sidang DUN negeri siang tadi bahawa bantuan sekolah turut diserahkan menerusi beberapa siri jelajah Selangor Penyayang bermula 19 Jun lalu di Hulu Langat hingga 30 Oktober di Sepang. Tambahnya, 225 buah sekolah membabitkan sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil, sekolah menengah persendirian Cina, sekolah menengah jenis kebangsaan dan Mubalik juga menerima bantuan menerusi program penyerahan bantuan sekolah pada 17 Oktober lalu. Bagi kategori sekolah agama rakyat dan sekolah kebangsaan serta menengah kebangsaan, katanya sebanyak 501 menerima bantuan yang diadakan pada 21 November lalu. College Vocational Perak melakar sejarah dengan memenangi tempat pertama di pertandingan Second Simeo Youth Action Contest on VUCA World. 8 pelajarnya meraih kejuaraan bagi kategori video storytelling. Pelajar terbabit ialah Lim Ziyang, Chong Xiao Juan, Tang Jun Ji, Ui Qian Zhen, Chan Jia Wen, Tasha Pan Jia Yu, Ju Yan Jo dan Li Jin Chung di bawah bimbingan pensyarah Khairul Aiman Muhammad Arifin. Pertandingan ini adalah anjuran Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SIMEO). Ia menarik penyertaan 123 sekolah daripada 5 buah negara iaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Vietnam. Kementerian Pendidikan KPM menerusi posting di Facebook mengucapkan tahniah kepada pemenang dan mengharapkan kejayaan ini menjadi pemangkin semangat kepada semua pelajar untuk aktif menyertai mana-mana pertandingan yang bersesuaian. Seramai 100 pelajar menyertai program tuition Pintar Yayasan Pelajaran MARA at Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, tajaan GES Malaysia Berhad. Majlis penutup program tuition Pintar YPM at KPLB ini telah disempurnakan oleh pengurus Seksyen Kecemerlangan Pelajar YPM, Isa Cip. Turut hadir bersama Pengarah MARA Negeri Perlis Muhammad Azam Jamaluddin, Timbalan Pengarah Pendidikan Pembelajaran JPN Perlis Ayub Ahmad serta Pengetua MRSM Arau Muhammad Zamzuri Mat Nur. Bagi memastikan pelajar terus mendapat pendidikan tambahan dan ibu bapa yang tidak berkemampuan dapat menghantar anak mereka ke pusat tuition, YPM memerlukan dana tajaan bagi membantu golongan terlibat mengukir kejayaan pada masa hadapan. Dalam pada itu, YPM bersama rakan strategiknya, GES Malaysia Berhad, membuat pemantauan pelaksanaan program tuition pintar ini di MRSM Alur Gajah baru-baru ini. Lawatan pemantauan ini disertai oleh Ketua Bahagian Pembangunan Dana YPM Zainal Rashid Zakaria dan Pengetua MRSM Alur Gajah Abdul Aziz Baba. Mengenai larian minda sihat anjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur awal pagi tadi, seramai 1,200 peserta daripada 288 buah sekolah mengambil bahagian. Program berjulung kalinya itu dilakukan di Taman Tasik Metropolitan Kepong, Ibu Negara seawal jam 9 pagi. Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Nur Hayati Abdul Wahab berkata, program ini melibatkan sekolah rendah dan menengah seluruh Kuala Lumpur. Program larian seperti ini katanya satu usaha yang tepat ke arah membentuk kesedaran murid dan warga sekolah terhadap kepentingan penjagaan kesihatan mental melalui aktiviti gaya hidup sihat. Malah ia juga membantu golongan sasar membina emosi yang lebih stabil dan pemikiran yang lebih sihat serta rasional.
Ini julung kali diadakan, ya, kali pertama di Kuala Lumpur ini setelah pandemik lah, ya, selama 2 tahun, ya. So gerakan ini adalah untuk memberi keriangan kepada anak-anak dan dengan aktiviti kecergasan dan keriangan ini akan menjadikan minda mereka sihat dan boleh fokus kepada pembelajaran, ya, dan kehidupan yang sejahtera. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur turut menggalakkan penglibatan sektor korporat untuk menjayakan program seumpama ini dalam meningkatkan kesejahteraan mental pelajar sekolah. Saya join program ni sebab cikgu saya ajak, and then saya rasa berminat, jadi saya ajak kawan-kawan saya kat belakang. So kita orang berempat dengan satu cikgu, nama cikgu tu Puan Tumade. Saya sangat berterima kasih kat dia sebab dia mengajak kita orang semua. Saya adalah membawa 4 orang anak murid saya untuk menyertai program Minda Sihat ni. Saya berasa program ini sangat bagus lah. Bagi nampak murid-murid saya sangat seronok, enjoy, dan dengan keadaan sini, padang yang besar ni boleh meriliskan stres mereka. Boleh bagi mereka menikmati alam sekitar dengan menjalankan aktiviti yang boleh mencerdaskan badan, mencerdaskan minda. Saya rasa program macam ini perlu banyak diadakan bagi murid-murid melibatkan diri supaya mereka boleh mendapat banyak peluang untuk menyertai program-program macam ini. Saya juga berasa sangat relax, dapat mengurangkan tekanan saya sebab kita setiap hari berdepan dengan kelas yang merangkumi lebih daripada 35 orang. So saya hari ini sangat berasa relax, tidak berasa tekanan, tidak adalah tekanan sebab berjalan santai-santai. So saya berasa program ini sangat bagus untuk anak muda sekarang ini. Selain larian, aktiviti senam aerobik dan cabutan bertuah juga dilakukan bagi menceriakan majlis. Jangkitan baru HIV atau AIDS di negara ini turun 70% dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ini. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam, Datuk Dr. Nurhayati Rusli berkata, rawatan ubat antiretroviral ARV kepada orang yang hidup dengan HIV ODHA telah dipertingkatkan kepada 66% pada tahun lalu berbanding 28% pada 2015. Jelas beliau, kadar penurunan kes HIV dan peningkatan liputan rawatan berkenaan masih belum mencukupi untuk negara membendung AIDS sehingga ia tidak lagi menjadi isu kesihatan awam menjelang 2030. Sehubungan itu, katanya, uji dan rawat HIV terus diperkukuh dan dipertingkatkan dengan memperkenalkan saringan HIV kendiri untuk menarik lebih ramai kalangan populasi kunci dan pasangan menjalani saringan dan seterusnya rawatan. Tambah Datuk Dr. Nurhayati, perkhidmatan Differentiated HIV Services for Key Populations DHSKP model KK 2.0 yang dilaksanakan di 31 klinik kesihatan juga akan diperluas bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan. Beliau turut berharap stigma dan diskriminasi terhadap individu yang dicangkiti HIV ditangani agar golongan berkenaan boleh mendapatkan rawatan tanpa memikirkan lagi persepsi masyarakat terhadap mereka. Lagi menurut Datuk Dr. Nurhayati, stigma dan diskriminasi seperti itu jugalah yang membuatkan ramai di kalangan golongan berisiko malu untuk tampil membuat saringan. Tambahnya, ketersediaan, kualiti dan kesesuaian perkhidmatan dapat membantu mereka mendapatkan perkhidmatan terbaik. Seterusnya, peluang mendapatkan semula kehidupan normal. Pengesahan awal ini penting. Maknanya kalau mereka yang mempunyai risiko jangkitan HIV ini, kita harap mereka akan tampil ke hadapan untuk buat saringan supaya kita dapat kesan awal, kita dapat perawatan awal dan mereka dapat hidup seperti biasa lah. Jadi jangan malu-malu. Maknanya kita tak mahu timbul stigma. Tahu kebanyakan mereka mungkin agak malu untuk tampil ke hadapan, tapi kita sarankan supaya jangan malu, tampil ke hadapan sebab kita sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik lah untuk semua rakyat Malaysia. Jadi come forward lah untuk kita berikan saringan dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari AIDS Sedunia Peringkat Kebangsaan 2022 bertemakan Equalize, kesaksamaan untuk kesihatan bagi mengakhiri AIDS di Kompleks Belia dan Sukan Paroi, Seremban.
Malaysia akan mengalami cuaca nyaman dan dingin apabila purata suhu harian dilaporkan di antara 22 hingga 30 darjah Celsius. Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip berkata, fenomena cuaca sejuk itu dijangka berterusan hingga Februari tahun depan. Menurutnya, cuaca sejuk itu susulan monsun timur laut MTL yang membabitkan perubahan angin sejuk dari tanah besar China dan juga pembentukan awan hujan yang berterusan bermula awal November. Jumlah awan hujan bertambah dan pancaran matahari terlindung menyebabkan suhu lebih rendah berbanding tempoh masa yang lain. Tambahnya lagi, kawasan tanah rata di pedalaman seperti di Kelantan, Pahang dan Perak berkemungkinan akan menjadi lebih sejuk berbanding kawasan lain. Sebelum ini, suhu di kawasan pedalaman Kuala Krai, Kelantan pernah dicatatkan antara 17 dan 18 Celsius pada 2014. Sementara itu, pakar meteorologi Universiti Malaya, Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah berkata, faktor sejuk yang dialami berikutan angin timur laut yang dibawa dari Siberia. Perubahan angin monsun akan memberi kesan kepada suhu di mana keadaan dipengaruhi oleh geografi atau kedudukan sesebuah kawasan, terutamanya apabila berada di tanah tinggi seperti Genting Highlands, suhu akan bertambah sejuk. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada yang dijangka berlaku di 7 negeri sehingga Ahad ini. MET Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan hujan berterusan diramalkan berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Di Perak, keadaan diramalkan berlaku di Hulu Perak, manakala di Pahang dijangka berlaku di Jerantut, Kuantan dan Pekan. Dalam kenyataan berasingan, MET Malaysia turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora tahap kategori pertama dijangka berlaku di kawasan perairan Terengganu dan Kelantan sehingga Isnin depan. Mengikut kenyataan itu, angin kencang timur laut berkelajuan antara 40 dan 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. Kira-kira 50 kawasan titik panas banjir atau berkemungkinan berdepan risiko banjir dikenal pasti di Selangor. Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur Selangor, Izham Hashim berkata, jumlah berkenaan turut bergantung kepada keadaan semasa cuaca. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan berhubung jumlah kawasan titik panas banjir di Selangor pada sidang Dewan Negeri Dun Selangor di Shah Alam. Kalau lebih 2 kali setahun berlaku banjir tempat yang sama di hotspot dan sekarang ni ada lebih kurang 50 lebih. Dan masalahnya apabila kita ada penyelesaian di beberapa tempat ini, tempat itu akan selesai tapi tempat lain pula akan berlaku hotspot. Sehubungan itu katanya pengurusan sumber air secara menyeluruh perlu dilaksana untuk jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Pelan induk saliran mesra alam PISMA berkait dengan longkang dan saliran serta inisiatif skim jaminan air mentah SJAM ditekankan dalam pelaksanaan berkenaan. Belajar bahasa Inggeris di usia tua. Itu yang dilakukan sekumpulan nenek warga Vietnam di ibu kota Hanoi dengan harapan penglibatan mereka dapat memastikan otak mereka sentiasa tajam dan pada masa yang sama membolehkan mereka berjumpa dengan rakan-rakan seusia. Rồi bây giờ mình có từ mở là gì? Động từ mở lá. Open. Kelas bahasa Inggeris ini disediakan percuma dan diajar oleh Pong Ti Yen yang berpengalaman sebagai guru pelatih bahasa Inggeris tetapi kini bekerja di pejabat. Langkah ini selaras kajian saintifik yang menunjukkan faedah mempelajari bahasa untuk mengekalkan dan meningkatkan kebolehan kognitif termasuk bagi kalangan warga emas. Bagi memudahkan proses pembelajaran, mereka kerap membaca dengan nada suara yang kuat, mengulangi apa yang diajar oleh guru mereka serta menyanyi lagu Inggeris bagi memastikan mereka dapat menyebut sesuatu perkataan itu dengan lancar.
các bác lớn ấy thì cũng nên cố gắng học, bởi vì học cái thứ nhất là nó không trì trệ cái óc của mình và nó luôn luôn hoạt động. Thế cho nên cái đầu óc của mình đã hoạt động thì nó không bị lẫn, rồi không bị đi vào đường này, đi ra đường này, đi đường kia. 200 orang warga emas Vietnam yang menetap di Hanoi menyertai kelas bahasa Inggeris ini. Langkah ini dimulakan oleh Yen sejak 4 tahun lalu bertujuan memberi peluang kepada kumpulan warga emas untuk mereka berkumpul, belajar dan pada masa yang sama bersosial di kalangan mereka. Warga emas di Vietnam kebiasaannya tidak tinggal di rumah-rumah persaraan. Sebaliknya, mereka lebih gemar tinggal sendirian atau dengan anak-anak mereka. Kempen Love Myself BTS bersama UNICEF kini memasuki usia 5 tahun. Dilancarkan pada 2017, ia bertujuan membantu kanak-kanak dan remaja yang berdepan keganasan selain menaikkan semangat mereka untuk menjalani kehidupan, seterusnya memberi inspirasi kepada yang lain. Dalam video terbaru yang dikongsi, BTS menyatakan semula mesej kempen itu dari pandangan masing-masing. Malah mereka turut menggalakkan peminat untuk mengimbau kembali progres emosi untuk sepanjang tahun ini. Masih tiada maklumat terkini mengenai data kempen, namun menurut laman web rasmi, kerjasama dengan UNICEF itu telah berjaya meraih lebih $3.4 juta tahun lalu, manakala tanda pagar BTS Love Myself digunakan lebih 15 juta kali di media sosial. Tahukah adik-adik, pada Kaabah kita sering melihat adanya kiswah, iaitu kain selimut hitam yang menutupi Kaabah. Tujuan pemasangan kain kiswah ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiasan, malah bertujuan melindungi dinding daripada kotoran, debu serta panas yang boleh merosakkannya. Tidak semua kiswah diperbuat daripada kain sutera. Pada era pra-Islam, penduduk Mekah menghasilkan kain kiswah dengan menggunakan kulit binatang. Ketika zaman Rasulullah SAW pula, kain kiswah yang menutupi Kaabah merupakan kain berwarna putih dihiasi garis merah. Pada tahun 1927, ketika pemerintahan Raja Abdul Aziz, kain kiswah diperbuat daripada kain sutera baldu yang berkualiti tinggi yang kita lihat pada hari ini. Kaligrafi ini dihasilkan dengan menggunakan benang emas dan juga perak. Kelihatan berkilau indah saat terkena cahaya matahari. Aksi penggemar sukan ekstrim di Bolivia menyeberangi tasik Titicaca, tasik tertinggi di dunia, mengakhiri Buletin Didik. Saya Fazlan Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.